Okey, kita sambung soalan nombor 2. Muka surat 93 menyediakan berikut ialah buku catatan milikkan syarikat Jauh Hati Seni Berhad. Okey, dia bagi jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan dan juga jurnal belian. Okey, dan juga buku tunai. Sambungan ke? Juga buku tunai runcit. Okey, jadi kita kena tengok semua buku catatan pertama ni sebelum kita transfer ke buku ledger. Jadi, cikgu galakkan awak menggunakan highlighter lah untuk awak highlightkan nama-nama akaun. Kalau akaun lekapan, awak highlightkan lekapan. Ada berapa lekapan. Kalau nama purnama, ada berapa purnama. Jadi senang supaya kita tidak tercicir. Dan pembekal sahara. Sahara. Ada berapa pembekal sahara? Dekat jurnal belian ada. Dekat buku tunai ada. Dekat jurnal pulangan belian ada. Jadi senang kita nak tengok berapa akaun yang kita perlu rekod. Berapa urus niaga dalam satu akaun. Okey. Kita tengok kat jurnal am. First, tengok jurnal am. Dia dalam soalan ni dia siap tulis folio. Jadi kita ambil, tengok folio mana yang mula dulu. LA1. Jadi akaun modal kita buka. Kita tulis LA1. Okey, dalam jurnal am, akaun modal berada di kredit kan. Jadi dia sentiasa kredit. Normal dia kredit. Yang pandai-pandai kau nak pergi letak debit. Okey, daripada apa? Modal. Kenapa kita tulis? Butirnya ialah tunai dan bank. Jadi, tunai 2,000, bank 55,000. Okey, itu akaun modal. Lepas tu, modal, awak tengok ada lagi tak modal kat lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup lah. Okey, kemudian kita pergi pada LA berapa? Lepas tu ada LA berapa? Cari LA2. Secara sistematik lah. Kalau awak tak ikut pun tak apa. Asal awak buat je dapat markah. Tapi disebabkan soalan ni dia dah susun, jadi kita buatlah ikut susunan. Okey, akaun sewa dalam buku tunai berada di sebelah kredit. So, dekat ledger mesti debit. Tulis butirannya laju apa? Laju bank. Okey, buku tunai 1. Nama tu 50. Okey. Ada lagi sewa? Tak ada. Tutup. Okay, seterusnya akaun apa? LA 3. Okey, itu macam senang saja. Siapa kata susah akaun ni? Awak yang tak fokus tu jadi susah. Okey, buku tunai mesin sebelah kredit. So, dekat akaun mesin, debit. Tulis tarikh yang sama. Butiran, tengok laju apa. Jumlah pun sama. Senang kacang sahaja pelajar. Tutup akaun dah tak ada lagi berkenaan mesin. Sebab tu cikgu suruh highlightkan dulu, cari. Jadi highlighter tu mesti berbeza. Kalau awak guna highlighter yang sama, tak ada gunanya. Dia tidak memberi penambahbaikan. Tutup. Lepas tu akaun apa lagi? LA berapa? Mana LA4 ni? LA4 kat mana? Cari. Okay, lepas tu kita tengok dekat jurnal am ada tak LA4. Okay, akaun lekapan lah. Okay. Dekat jurnal am dia debit, dekat ledger mesti debit. Okay, kalau dia kredit dekat ledger mesti kredit. Itu jurnal am. Berbeza dengan buku tunai. Tutup dia satu saja sebab dia hanya akaun-akaun asas. Akaun yang perlu ada. Bukan urus niaga yang sentiasa berlaku. Okay, LA5 Purnama Enterprise. Okay. Purnama Enterprise ada lagi tempat lain. Jadi itu yang awak perlu highlightkan dia. Kata pula mata ni. Okay, ini daripada jurnal kan. JA1. Ini daripada buku tunai, dia berada di sebelah kredit. 19,000 bulan. So dekat ledger mesti debit. Tengok laju apa? Laju bank. 2,700. Dah tak ada, tutup. Maknanya akaun purnama ni dah settle. Kita beli daripada lekapan daripada purnama. Kan? Kita
daripada 8 hari bulan, tapi 19 hari bulan kita dah bayar. Jadi settle habis akaun akaun Purnama. Lepas tu akaun apa? LA berapa? LA 6 jualan. Akaun jualan. So dekat buku tunai kredit, dekat ledger mesti kredit. Ni debit dekat buku tunai, so dekat ledger kita kreditkan dia. Ada lagi tak mengenai jualan? 24 ada tu, you kena highlight tu lah. Lagi 24 hari bulan, secara bayarannya secara bank, dan cek tulis butiran bank. Kemudian ada lagi dekat jurnal jualan. Kita tulis apa jurnal jualan. Daripada jurnal jualan kita nak tulis apa? Akaun belum terima. Rohani ni ialah akaun belum terima. Jangan tulis rohani. Cikgu ulang kali banyak kali sudah. Daripada mana? JJ1. 13,500. Okey, tak ada lagi maklumat lain, tutup. Senang saja akaun ni. Seterusnya, LA berapa? LA 6, LA 7. Alat pejabat. Okey, general arm cikgu kata kalau dia debit, maka dekat ledger pun debit. So, butiran ni ialah pasangan dia. Buka akaun alat pejabat, pasangannya ialah belian. Tulis butir belian. Okey. Jumlah sama, 240. Lepas tu LA 8. Okey, LA 8. 15 hari bulan, alat pejabat. Ada lagi tak berkaitan dengan belian? Tengok dekat jurnal belian. 31 hari bulan. Kita tulis akaun belum bayar. Ini maksudnya kita beli daripada pembekas sahara. Jangan tulis pembekas sahara kat sini. Kita tulis siapa pembekas sahara tu ialah akaun belum bayar. Sekejap ada. Okey, macam tu. Ada lagi berkaitan dengan belian? Tak ada, tutup akaun dia. Okey, tengok seterusnya. LA berapa? LA 9. Alat tulis. Okey, alat tulis kredit di buku tunai, maka debit di akaun ledger dia. Tulis laju butiran tunai sebab dia berlaku di laju tunai. Dia beli alat tulis dengan tunai, nilainya 150. Kemudian kita rujuk buku tunai runcit, ada lagi tak alat tulis? Dekat sini kan. Analisis alat tulis, ambil jumlah dia RM35. So, tulis buku tunai runcit, BTR 1, RM35. Tutup. Jumlahnya 185. After that, LA 10 chargeback. Buka akaun chargeback sebelah. Kredit buku tunai, debit akaun chargeback. Cashback ni belanja lah. Alat tulis pun belanja. Belian pun belanja. Sebab tu rekodnya di sebelah debit. Okay, cashback dia kena bayar RM20. Laju bank. Jadi tulis bank. Okay, kemudian LA11 akaun pulangan jualan. Okay, pulangan jualan. Siapa yang pulangkan? Kedai rohani. Jadi jangan tulis rohani. Rohani tu siapa? Akaun belum terima. So, debitkan. Tulis akaun belum terima. Rujukkan JPJ 230. Seterusnya, akaun pulangan belian LA12. Okay. Pulangan belian kredit. Tulis akaun akaun belum bayar 360. Ini akaun-akaun ni debit kredit ni awak kena set minda awak lah. Pulangan jualan catatannya di sebelah debit, pulangan belian catatannya di sebelah kredit. Pulangan jualan dia kontra dengan jualan. Okey, jualan kita tahu dia kredit. So pulangan jualan rekodnya di sebelah debit. Pulangan belian pun sama, dia kontra dengan
belian. Okay, belian kita tulis tadi debit, maka pulangan belian mesti kredit. Okay, selepas tu okay, kita tengok seterusnya akaun apa yang belum ni dibuka. Ada lagi tak? Ada lagi kah? Akaun diskaun lah. Okay. LA13, akaun diskaun apa yang sebelah debit pelajar? Siapa yang bayar? Rohani bayar. Rohani siapa? ABT kan? ABT bayar, so kita bagi diskaun kat dia. Ni namanya diskaun diberi. Jadi tulis diskaun diberi sebab kita yang beri diskaun. Sebelah mana ni? Debit kan? Jadi rekod di sebelah debit. Jumlah je 500. Tak perlu tulis tarikh 2 kali 200 tambah 3 tak payah. Just ambil jumlah akhir je. Okay, tutup akaun tak ada lagi. Itu je. Diskaun beri satu je. Diskaun diterima. Okay, dia sebelah kredit. Okay, rekod di sebelah kredit. Diskaun saja yang macam tu. Yang lain-lain kita cross. Kita silang. Diskaun kita ikut. Okay, siapa yang beri diskaun? Okay, peniaga beri diskaun kepada siapa? Pada ni, purnama dan pembekal sahara. Maksudnya, kita pulangkan barang. Kita bayar. Sebagai peniaga tu bayar. Bayar tapi dapat diskaun. Okay. So, kita tulis sebelah kredit. Akaun belum bayar 270. Tutup dia. Itu saja. Okay, ada lagi tak maklumat yang belum? Kita kena cek semua buku catatan pertama tadi. Sekarang LA14, LA15. Okay. Kita buka akaun minuman. Okay, minuman ni belanja lah. Okay. Kita beli barang, beli gula, kopi semua belanja. So, dia rekod sebelah debit. Daripada mana? Buku tunai runcit RM80. Okay, ada lagi? Kita pergi pada ledger belian dengan ledger jualan. Tadi ledger arm yang ada LA tu semua ialah ledger arm. Kalau LB ni ledger belian. Jadi baru kita pergi pada satu-satu pembekal. Okay, pembekal sahara. Okay, tengok akaun belian debit. Jadi akaun dalam ni iaitu pembekal sahara mesti kredit. Okay, kita tulis butirannya ialah pasangan kepada pembekal sahara ialah belian. 12,200. Okay, one by one lah. 6 hari bulan ke 18. 18 dan 16. Kemudian dekat jena pulangan belian ada lagi pembekal sahara. Dia pulangkan barang. So kita debitkan pembekal sahara. Bukan dia pulangkan barang. Peniaga, contohnya kita lah. Anggap kita pulangkan barang kepada pembekal sahara. Jadi kita rekod di sebelah debit. Okay. Sebab permulangan tadi telah mengurangkan hutang kepada pembekal sahara. Tadi kita beli macam ni banyak kan. Sekarang kita pulangkan sebab barang rosak. So, dia akan mengurangkan hutang. Okay, buku tunai ada lagi kita bayar. Kita bayar hutang. Okay, kita bayar hutang. So, kalau buku tunai kredit, maka di sini debit. Tulis diskaun terima 270. Tulis lagi bayar dengan apa? Bayar dengan bank. Dengan cek lah maksudnya. Okay. Bayar di kaunter bank ke, bayar dengan bagi cek kat dia ke. Okay, macam tu. Lepas tu dah tak ada maklumat, kita tutup jumlah. Ambil jumlah yang besar di mana? Biasanya kalau akaun pembekal ni, akaun belum bayar, dia mesti jumlah sebelah kredit lah. Kredit lebih besar. Jadi, tolak jumlah yang sebelah debit, tolak 360, tolak 270, tolak 8930, awak dapat baki 2640. Ini maksudnya kita masih belum habis bayar hutang dengan pembekal sahara.
Okey, faham Baki dia akan dibawa pada bulan berikutnya, maksud menunjukkan kita masih berhutang dengan pembuka sahara 2640. Okey, siapa lagi pembekal kita? Tak ada, satu je. Lepas tu, kita tengok LJ, ledger jualan. Okey, ledger jualan kita jual kepada siapa? Kedai rohani. So, kita buka kedai rohani. Kedai rohani ni, dia ialah EBT. Sifat akaun dia mesti debit. Okey, debit. Kita tulis, jualan kepada rohani ni 13,500. Butirannya, kedai rohani, jangan tulis kedai rohani. Kita tulis pasangan dia apa? Jualan. Samalah dengan akaun lain pun. Kita tak tulis nama sendiri. Contohnya saya Rubiah, saya tak tulis nama saya sendiri dalam akaun saya. Saya tulis akaun pasangan apa yang saya buat dalam urus niaga tu. Contohnya rohani ni, kita jual pada rohani. Kita tulislah jualan. Tolong faham betul-betul. Okey, maknanya satu je lah jualan. Kemudian, rohani pulangkan barang. Okey, ada lagi jualan apa ni? Jualan tunai jualan tunai. Jualan tunai. Ini bukan jualan tunai, ini buku tunai, maksudnya rohani bayar. Okey, rohani bayar dengan cek 4,000 tapi bagi diskaun dia 200. Okey, macam tu. Kemudian dekat jena jualan, jena pulangan jualan, rohani pulangkan barang 230. Okey. Akaun pulangan debit, so akaun rohani ni mesti kredit. Okey, contoh belajar. Butiran tu mesti betul. Dan 31 hari bulan, rohani bayar lagi. Bagi diskaun 300, dia bayar 6,000. Okey, kita tengok jumlah mana yang besar. 13,500 tolak semua tu masih ada baki 2,770. Okey, maksudnya rohani masih berhutang. Masih berhutang dengan kita. Okey, faham maksud akaun dia? Rohani masih berhutang. Asalnya hutang dia 13,500. Okey, 20 hari bulan dia bayar, dapat diskaun. Kemudian 29 dia buat pulangan. Kemudian 23/1 dia bayar 6,000, dapat diskaun 300. Dan last baki hutangnya 2,770 bawa pada bulan Ogos. Selesai. Okey, tugas awak ialah menjawab soalan seterusnya, soalan objektif di buku ni. Objektif jangan lupa ya pelajar, objektif, soalan objektif kertas 1, 40 markah, menyumbangkan 40 markah dalam periksa pertengahan tahun, akhir tahun dan juga SPM sama saja. 40 markah, 40 soalan. Jadi jangan pandang rendah pada soalan objektif. Buat. Bila kita mahir kertas 2, kita akan mahir jawab kertas 1 soalan objektif tu. Okey? Selamat mencuba. Cuba selagi daya, selagi mampu, buatlah. Semoga anda berjaya mendapat A+ dalam prinsip perakaunan.